Kalau salah satunya gugur, kalau salah satunya tercabut, tak sempurna takwa orang tu, tuan-tuan. Takut ada, syukur ada, Quran tak baca. Takut pada Allah ada, syukur pun ada, baca Quran tapi tak ada persiapan untuk jumpa Allah. Tak boleh. Persiapan ada, Quran tak ada, syukur pula tak ada. Sentiasa mempertikaikan. 4. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana ajar kita 4 perkara ni. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia sebut, ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, dan akulah juga yang paling takut kepada Allah. Tidak ada orang lebih takut daripada aku kepada Allah. Tak ada seorang pun yang boleh mengatasi aku dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi aku punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl, surah apa Kak Jam? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni surah lebah. Surah lebah. Ayat yang hujung sekali, tak silap saya 118. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang melakukan kebaikan. Ayat ujung sekali surah An-Nahl, surah lebah. Allah beritahu Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Saya nak tanya soalan senang aja. Ada tak orang yang lebih takwanya daripada Nabi SAW? Ada atau tidak? Jawapannya halo, apa pasal tak cakap? Jawapannya tak ada. Ada tak orang yang lebih tinggi sifat ihsannya daripada Nabi Muhammad? Jawapannya tak ada. Jadi Nabi Muhammad paling takwa, Nabi Muhammad paling tinggi sifat ihsan. Atas dasar 2 ciri yang sangat menonjol dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat takwa dan ihsan, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa yang itu berlaku? Kerana Nabi Muhammad ada 2 ciri yang sangat tinggi. Atas dasar 2 ciri yang sangat tinggi ini, maka selayaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kebersamaan dengan Allah dalam semua perkara. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ciri takwa tadi, al-khawfu minal jalil. Yang pertama takut. Itu satu. Kalau nak cerita Allah ni, takut Nabi Muhammad ni, masya-Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengekspresikan, nak menzahirkan sifat takut kepada Allah, banyak beribadat. Kita tak, kalau kita ditanyakan takut tak? Takut. Tapi kita buat apa? Buat tahi mata, buat tahi telinga, tahi hidung. Beza kan? Takut, tapi tak ada pun bangun malam untuk solat. Takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat sampai bengkak-bengkak kaki. Dia bukan cerita setiap kali kita dengar Nabi ibadat bengkak kaki, Nabi ibadat bengkak kaki. Tak. Nak beritahu Nabi tak rasa puas kalau tak sungguh-sungguh beribadat.
Isteri baginda tanya, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa Tuhan kan sudah diampunkan yang lepas dan yang akan datang. Masa kan Tuhan beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Baginda jawab apa? Afala an akuna abdan syakura. Salah ke kalau aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? So Nabi nak gambarkan syukur itu dengan mentaati perintah Allah, mengekang kehendak hawa nafsu, ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak juga, kaki kita bengkak juga, bukan sebab ibadat saja. Gaut la ilaha illallah, gaut. Bila datang musim derma darah, dia takut jarum, malah derma darah. Orang perempuan dengan orang lelaki, siapa paling banyak kena gaut? Kalau orang perempuan ada 1000 orang, seorang belum tentu ada gaut. Orang lelaki ada 1000 orang, si silap ada 250 orang ada gaut. Sebab apa orang perempuan tak kena gaut? Sebab Allah buang darah kotor setiap bulan. Buang. Tuan-tuan ada buang? Bekam pun malas. Darah tu duduk dalam badan, air kurang minum kopi, dibelasah pula dengan gudang garam bagai. Mana nak buat? Nak derma darah takut. Nak buat macam mana? Aisyah beritahu, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud malam, kalau sujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, bangun, tempat sujud baginda itu basah, air mata mengalir ketika sujud. Allahu akbar. Sebab itu bisikan-bisikan dalam sujud ini didengari di langit, tuan-tuan. Tuan-tuan berbisik masa sujud, bisikan tuan-tuan sampai ke langit. Di langit didengar. Bisik di sujud, bisik ketika sujud didengari di langit. Allahu akbar. Baginda sujud, dalam sujud tu baginda menitiskan air mata, mengadu pada Allah, berbicara dengan Allah. Allahu akbar. Jadi saya nak betulkan juga supaya tuan-tuan jangan pula dalam sujud tu imam dah bangun sujud, dah bagi salam tu sujud ni, ya Allah, ya Allah tolong ya Allah, dah batal solat. Tolong ya Allah tu bukan bahasa Arab. Kalau nak berdoa, doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada diriwayatkan dalam sujud, doa apa boleh baca. Itu pun mesti doa yang maksur, dan kalau nak baca juga kena niat zikir. Satu. Keduanya, kalau tak hafal doa, nak baca doa, takut terlepas, takut doa tu tak tahu apa benda, doa betul ke tak betul, baca dalam hati. Maksudnya betul ke riwayat apa, baca dalam hati. Diam. Dalam hati baca.